Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersua kembali kita dengan tajuk baru pada hari ini ialah seni foto yang berkaitan dengan manipulasi imej dan juga e-portfolio. Tahukah anda bahawa imej foto yang digambarkan pada majalah, buku ataupun surat khabar malah dalam media sosial dan laman sesawang melalui proses pengeditan. Ianya adalah bersesuaian untuk lebih menyerlah dan menarik perhatian pengguna. Kini kebanyakan daripada kita memiliki telefon pintar atau peranti pengimejan yang mempunyai fungsi yang membolehkan anda terus mengedit gambar yang anda ambil dan boleh mendapatkan kesan yang anda kendaki. Baiklah, ikuti slide seterusnya untuk mengetahui penerangan berkaitan dengan manipulasi imej dan juga e-portfolio. Stay tuned. Baiklah, anda dah bersedia dengan topik kita pada hari ini. Hari ini saya akan mengupas topik berkaitan dengan seni foto yang menjurus kepada bagaimana manipulasi imej dan juga e-portfolio. Diharapkan agar pelajar dapat menjelaskan definisi manipulasi imej dan e-portfolio, dapat menerangkan teknik asas manipulasi imej dan fungsi e-portfolio dalam seni foto serta dapat membincangkan kepelbagaian teknik asas manipulasi imej dan juga bagaimana aplikasi e-portfolio. Definisi manipulasi imej. Manipulasi imej ialah satu proses untuk menambah baik atau mengubah suai foto menggunakan pelbagai teknik. Proses manipulasi imej dilakukan bagi meningkatkan kualiti foto yang dirakam, restorasi iaitu baik pulih imej foto yang rosak, foto montaj yang ini menggabungkan beberapa imej dalam satu foto dan ekspresi seni. Imej menterjemahkan bentuk manipulasi untuk menghasilkan maksud yang nyata. Teknik asas manipulasi. Pelbagai teknik manipulasi imej yang boleh dipelajari oleh murid untuk digunakan pada foto yang dirakam. Teknik yang pertama ialah histogram. Histogram merupakan representasi visual dalam bentuk graf yang menunjukkan nilai tone. Nilai peratusan kecerahan pada graf histogram diubah bagi mendapatkan ton cahaya dan warna yang dikendaki. Paparan pada skrin menunjukkan maklumat histogram foto yang dirakam. Lihat pada contoh yang diberi, ini merupakan gambar serta graf yang ditunjukkan hasil daripada teknik histogram yang digunakan. Seterusnya, sharpness dan blurriness. Pendedahan pada cahaya dengan istilah exposure dan medan fokus yang baik untuk mengelakkan gambar yang terhasil menjadi kabur. Terdapat beberapa teknik yang boleh digunakan bagi meningkatkan sharpness atau blurriness pada keseluruhan atau sebahagian daripada imej. Teknik yang biasa digunakan untuk meningkatkan sharpness yakni kejelasan seperti unsharp mask dan high pass. Teknik bagi blurriness ialah selective blur
motion blur dan radial blur. Berikut adalah perbandingan foto asal, kejelasan dan kekaburan imej. Gambar yang pertama menunjukkan foto asal, manakala di bahagian tengah ialah menggunakan teknik unsharp mask dan yang ketiga ialah blurriness. Bila dilihat daripada perbandingan ini, maka jelas menunjukkan keadaan gambar yang diambil. Seterusnya, grayscale dan monoton. Foto yang dihasilkan pada skala ton warna hitam dan putih merupakan grayscale. Monoton atau warna monokromatik merupakan warna hue, iaitu satu warna asal seperti biru, merah, jingga dan hijau yang mempunyai nilai ton warna putih atau cerah hingga hitam atau gelap. Misalnya, biru cerah hingga ke biru gelap, ataupun merah daripada merah cerah hingga kepada merah gelap. Begitu juga dengan warna-warna yang disebutkan sebentar tadi. Monoton merupakan warna hue yang mempunyai satu ton warna. Dalam catatan cat air ataupun menggunakan media kering juga boleh kita lakukan penghasilan menggunakan teknik monoton. Berikut adalah perbandingan imej foto grayscale dan juga monoton. Di sebelah kiri ini menunjukkan gambar yang dihasilkan dalam bentuk hitam dan putih, manakala yang di sebelah kanan menunjukkan warna monoton yang dihasilkan melalui teknik ini. Dan warna yang digunakan adalah merah cerah hingga kepada merah gelap. Jadi jelas menunjukkan bahawa dengan menggunakan imej foto grayscale dan monoton ini, maka impak pada gambar agak ketara kelihatan. Seterusnya, teknik asas manipulasi imej menggunakan teknik color balance. Perisian pengeditan foto mempunyai setting warna global seperti RGB yang mengukur jumlah warna merah, hijau dan biru pada imej. Sekiranya imej yang dirakam tidak menepati cahaya ambient sebenar, setting ini boleh diubah agar imej akhir lebih tepat dan realistik. Sebaliknya, setting ini juga boleh digunakan bagi mengubah suai warna untuk menghasilkan imej yang lebih kreatif, unik dan egitas. Berikut adalah perbandingan teknik color balance untuk mendapatkan warna yang realistik dan pelbagai variasi warna. Tiga gambar ini menunjukkan penggunaan teknik ini dan mendapat kesan yang berbeza pada gambar yang diambil. Seterusnya, warna kontra. Teknik manipulasi imej kontras. Kontras bermaksud perbezaan. Sebentar tadi saya tunjukkan gambar yang menunjukkan kontras sama ada negatif 100 ataupun 100 menunjukkan kejelasan pada gambar berkenaan. Apabila angka menunjukkan negatif, maka semakin pudar atau semakin putih gambar berkenaan, manakala positif
100 menunjukkan warna yang lebih terang dan jelas. Sekali lagi saya jelaskan bahawa kontras bermaksud perbezaan. Kontras ialah tahap perbezaan antara elemen warna, bentuk dan cahaya yang membentuk imej. Dalam konteks fotografi, kontras boleh diperolehi melalui ton cahaya dan warna sesuatu imej. Contohnya, imej yang mempunyai kedua-dua nilai ton cahaya yang sangat gelap dan sangat terang boleh dianggap mempunyai nilai kontras yang tinggi. Nilai kontras rendah atau tinggi boleh mempengaruhi cara sesuatu imej itu dilihat. Gambar berikut merupakan kesan kontras yang dapat diperjelaskan hasil daripada teknik ini. Seterusnya, menggunakan teknik filter. Terdapat dua pengertian filter dalam konteks fotografi. Pertama, filter ialah aksesori pada lensa yang berfungsi untuk mengubah suai imej yang dirakam. Contohnya, bertujuan untuk menonjolkan sesuatu warna atau mengurangkan kadar cahaya yang masuk melalui lensa. Kedua, dalam fotografi digital, fungsi filter terdapat pada bahagian setting kamera atau proses pasca penerbitan dengan menggunakan perisian dan aplikasi. Terdapat pelbagai jenis filter yang boleh digunakan untuk memanipulasi imej digital yang dihasilkan. Berikut adalah contoh perbandingan filter pada foto yang diambil. Yang pertama, foto asal. Yang kedua, menggunakan filter Hudson. Manakala yang ketiga, menggunakan filter X Pro 2. Dengan menggunakan pelbagai aplikasi dan juga jenis filter, maka seseorang juru kamera dapat memanipulasi imej melalui teknik ini. Seterusnya, masking. Teknik masking ialah proses pengubahsuaian imej pada bahagian-bahagian tertentu tanpa mengganggu bahagian yang lain atau merosakkan imej tersebut. Masking juga digunakan sebagai teknik untuk memadam, menutup atau menggantikan latar belakang yang lain pada sesuatu objek. Contoh teknik masking yang biasa digunakan ialah layer masking, clipping mask dan alpha channel masking. Berikut adalah merupakan contoh yang dapat ditunjukkan menggunakan teknik layer masking bagi membuang latar belakang daripada imej. Sekarang dalam aplikasi telefon pintar juga anda boleh melakukan teknik membuang latar belakang daripada imej menggunakan apps tertentu seperti remove background. Manakala kalau menggunakan perisian PowerPoint juga sudah ada tab berkaitan dengan remove background dan banyak lagi apps yang boleh kita gunakan secara digital untuk melakukan teknik ini. Teknik seterusnya ialah layering. Terdapat 3 layering dalam komposisi fotografi, iaitu latar hadapan, tengah dan latar belakang. Dalam bahasa Inggerisnya, foreground, middle dan background. Dalam proses pengeditan imej digital, teknik layering digunakan untuk mengasingkan elemen yang berlainan imej dalam beberapa lapisan. Komposisi imej boleh dilakukan dengan mengubah suai elemen yang diletakkan pada lapisan-lapisan yang berbeza. Contoh
Ketara pada karya foto ini yang dihasilkan dengan menggunakan teknik gabungan beberapa lapisan imej aksi orang dalam satu foto. Seterusnya, kita beralih kepada definisi portfolio dan e-portfolio. Portfolio merupakan koleksi eviden elektronik dalam laman web. Portfolio juga boleh menjadi koleksi fizikal kerja murid dan portfolio juga merangkumi bahan-bahan seperti tugasan bertulis, catatan jurnal, karya seni, laporan ujian, laporan makmal, projek fizikal seperti diorama atau model dan juga bahan lain. Seterusnya, tujuan e-portfolio adalah untuk menunjukkan kemajuan pembelajaran dan pencapaian akademik. Seterusnya, kita beralih kepada fungsi e-portfolio. Ianya membolehkan guru membuat penilaian hasil pembelajaran terhadap karya seni foto dan lain-lain karya seni yang dihasilkan oleh murid. Hasil karya dalam e-portfolio ini juga boleh dipamerkan untuk mendapat maklum balas berterusan daripada masyarakat umum serta pihak industri. Kepelbagaian aplikasi e-portfolio. E-portfolio dihasilkan dalam bentuk arsip digital selain slide persembahan, blog atau laman sesawang yang mempunyai bahan seperti portfolio fizikal. Kandungan e-portfolio termasuk juga video yang merakam proses seperti screencast, persembahan multimedia, laman sesawang dan juga gambar. Terdapat juga artifak digital pembelajaran seperti pameran karya serta secara realiti maya ataupun virtual reality. Terdapat banyak laman sesawang dan aplikasi yang menyediakan tapak untuk menghasilkan e-portfolio seperti Wix, Squarespace, Weebly, Flickr, DeviantArt, Pinterest, Behance dan Instagram. Pengguna boleh memuat turun dan mendaftar dalam salah satu daripada aplikasi yang dinyatakan untuk menghasilkan e-portfolio sendiri. Baiklah, mari kita lihat tips untuk menghasilkan e-portfolio yang baik dan menarik ramai pengunjung. Pertama ialah dari segi personality. E-portfolio bukan sahaja mewakili diri, pengetahuan dan kemahiran, tetapi yang paling penting adalah keunikan personality. Kedua, variasi. Ianya tidak hanya terhad pada imej statik tetapi boleh mempelbagaikan media, contohnya seperti video yang menggunakan pautan YouTube. Seterusnya, terkini. Sentiasa mengemaskini dan memuat naik karya baharu, utamakan karya yang berkualiti tinggi atau yang menjadi kegemaran anda, dan karya-karya tersebut perlu menjadi fokus kepada e-portfolio anda. Seterusnya, sensasi menggunakan tajuk dan tema yang menarik, masukkan hashtag bagi setiap karya dan tag ahli kumpulan sekiranya karya merupakan hasil kerja berkumpulan. Seterusnya, informasi. Menulis maklumat ringkas tentang setiap hasil karya seperti tajuk, lokasi, teknik dan sumber inspirasi. Namun, tidak perlu berlebihan seperti memasukkan maklumat yang panjang atau sulit.
Seterusnya, dari segi promosi, berkongsi alamat e-portfolio anda terutamanya melalui laman sesawang. Berikut saya sertakan contoh perisian dan aplikasi untuk penghasilan manipulasi imej. Contohnya ialah Pinterest. Anda boleh type saja perkataan ini, maka anda akan dapat melakukan ataupun meneroka berkaitan dengan aplikasi ini. Seterusnya, DeviantArt. Ini contoh-contoh gambar yang boleh anda perolehi daripada aplikasi ini. Kemudian Flickr, juga banyak maklumat yang boleh anda perolehi. Seterusnya, Instagram. Popular ikon ni Instagram. Kemudian Squarespace. Ini juga boleh anda perolehi dari laman sesawang. Dan itu adalah merupakan sebahagian daripada aplikasi yang boleh anda terokai berkaitan dengannya di laman sesawang. Type saja perkataan-perkataan berkenaan, maka anda akan memperolehi maklumat yang berkaitan. Demikian tadi penerangan serba ringkas berkaitan dengan tajuk seni foto, manipulasi imej dan juga e-portfolio. Semoga penerangan yang diberikan dapat memberikan anda sedikit pengetahuan berkaitan dengan manipulasi imej dan juga e-portfolio. Baiklah, seterusnya setelah anda mengikuti pembelajaran kita sebentar tadi, anda boleh mencuba membuat latihan ulang kaji berkaitan dengan topik ini. Yang pertama, latihan objektif yang menggunakan Google Form. Anda boleh type saja ataupun copy daripada ruangan deskripsi yang saya sertakan pada video ini. Anda klik saja pada link yang diberikan, maka anda boleh terus menjawab Google Form berkenaan. Seterusnya, dalam bentuk kuis interaktif dalam bentuk permainan juga disediakan. Anda boleh belajar mengulang kaji. Seterusnya, di samping dapat bermain untuk menguji sejauh mana kepahaman anda berkaitan dengan topik ini. Diharapkan anda dapat membuat ulang kaji daripada topik yang diperdengarkan dan seterusnya menguji minda anda dengan mencuba ataupun cuba jaya berkaitan dengan latihan objektif yang disediakan dalam Google Form dan juga kuis interaktif. Terima kasih, jumpa lagi.